Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nizam bin Muhammad Hussein. Nombor matriks 258646. Saya akan membentangkan hasil tugasan yang pertama, yaitu pengurusan bakat. Saya akan membentangkan PowerPoint ini mengenai pengurusan bakat hasil dapatan yang tugasan 1. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk tugasan saya adalah pengurusan bakat. Pengenalan pembangunan organisasi. DEF, usaha untuk meningkatkan prestasi pekerja dan kualiti hidup melalui penggunaan sains tingkah laku atau sains sosial yang dapat memberi kepentingan kepada organisasi. 1. Perubahan ini biasanya terdapat di dalam organisasi untuk meningkatkan prestasi dan mencapai tujuan yang lebih besar. 2. Kekurangan. Akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam menangani transformasi organisasi. 3. Keadaan ini merupakan pengetahuan dan kebolehan yang luas untuk mengurus setiap perubahan dan keberkesanan. Pengurusan bakat. DEF, suatu penentu kejayaan organisasi yang berfungsi sebagai sistem strategik untuk meningkatkan produktiviti pekerjaan. 1. Merupakan satu unsur yang penting dalam membantu melibatkan kebolehan seseorang individu sehingga memberi kesan positif terhadap organisasi. Peranan organisasi menyediakan pekerja dengan berbagai kursus, panduan atau strategik untuk menghasilkan output berkualiti tinggi. Sinopsis. Sistem pengurusan bakat adalah sekumpulan alat pengurus sumber manusia yang membolehkan organisasi memanfaatkan potensi pekerja dengan berkesan untuk kepentingan syarikat tempat mereka bekerja. Seterusnya, ini dapat meningkatkan produktiviti atau pengeluaran pekerja dengan memanfaatkan bakat pekerja. Seterusnya, selain itu dapat dilihat ia juga merupakan suatu pendekatan strategik untuk mengurus sumber daya manusia sepanjang kerjaya. Pendekatan ini dapat menghasilkan pembangunan bakat yang mempunyai banyak manfaat dari segi peningkatan prestasi pekerja, di mana pekerja akan merasa terdorong dan tercabar untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan betul. Seterusnya, rujukan 1. Steve Jobs memiliki syarikat bukan kerana ciptaannya, tetapi kerana beliau mempunyai pekerja yang mahir dan berbakat yang dapat memasarkan dan membawa jenama Apple ke seluruh dunia. Morton, 2005. Bakat juga merupakan kepada kemampuan seseorang individu untuk memberi impak yang besar dalam prestasi dan kejayaan syarikat semasa dan masa depan. 3. Krillman, 2004, mengatakan ditaklifkan sebagai proses untuk menarik, merekrut dan mengekalkan individu terpilih atau berkemahiran. Nombor 5. Prefer, 1994, mengatakan mendefinisikan sebagai usaha untuk menarik, mengekalkan, memotivasikan dan mengembangkan bakat yang diperlukan oleh organisasi untuk memastikan bahawa ia berfungsi dengan cekap dan kompetitif untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Analisis. Pengurusan bakat memerlukan strategi untuk menarik, mengembangkan motivasi dan mempertahankan kaki tangan. Seperti kata Satyarayana Sudhindra dan Leka, 2019. 1. Pengurusan bakat ini merupakan kaedah
mencari orang yang mempunyai kemampuan dan bakat yang diperlukan, serta kejayaan di semua peringkat. 2. Proses ini dilakukan untuk membolehkan pekerja dapat menunjukkan kemampuan bakat mereka. 3. Penting bagi organisasi untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menarik pekerja berpengalaman dan berkelayakan untuk bekerja dalam syarikat. Seterusnya, organisasi harus menyediakan strategi profesional yang baik untuk pekerja mereka dengan membincangkan objektif dan aspirasi pekerja secara pribadi dan menggalakkan pekerja menunjukkan kemampuan bakat mereka dalam pekerjaan. Analisis 2. Proses pengekalan pekerja memberi kesan terhadap prestasi organisasi untuk mencapai kecemerlangan yang lebih tinggi. 1. Proses ini merupakan peluang untuk mengekalkan tenaga kerja yang kompetitif dan berkemahiran tinggi. Seterusnya, mengekalkan pekerja harus ditawarkan imbuhan dan faedah serta budaya persekitaran kerja yang memberi sokongan dan pemberian yang seimbang. 3. Jangkaan pertumbuhan yang lebih besar dan mobility pekerja yang tinggi sangat sukar bagi syarikat untuk mengekalkan individu yang cemerlang. Seterusnya, organisasi harus peka dan dalam mendapatkan dan mengembangkan bakat dengan melibatkan orang berdasarkan kemahiran mereka dan mengetahui keperluan sosial dan psikologi mereka. Untuk mengekalkan kumpulan yang cemerlang setelah mereka ini dikenal pasti dapat membantu menjana keuntungan bagi syarikat dan mencapai kejayaan organisasi. Analisis seterusnya, memiliki gaya dan bakat kepemimpinan dapat membantu prestasi organisasi dengan lebih baik menurut kata Yusuf dan alias 2020. 1. Proses untuk meyakinkan kemampuan atau individu untuk mencapai objektif tertentu dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. 2. Memainkan peranan dalam sebuah organisasi untuk membina hubungan yang baik antara pekerja dan pengurus sehingga memberi kesan positif terhadap kejayaan organisasi. Organisasi perlu menawarkan latihan dan peluang kepada pemimpin selain pekerja mereka, terutamanya dalam perubahan persekitaran yang kian mencabar. Prestasi organisasi syarikat bertambah baik hasil pengurusan bakat yang baik dan menggunakan gaya kepimpinan seseorang sebagai perantaraan dalam membantu organisasi mencapai kejayaan yang diingini. Rumusannya, disimpulkan bahwa bakat tidak boleh dikembangkan dalam waktu yang singkat. Seterusnya, memerlukan proses pembelajaran, bimbingan, dan latihan. Seterusnya, pengalaman dan kemahiran tidak mencukupi untuk membangunkan bakat, tetapi perlu dibangunkan melalui program yang berstruktur dan latihan yang bermanfaat. Pengurusan bakat yang baik merupakan peluang terbaik bagi sebuah organisasi untuk mempunyai pekerja yang cemerlang. Pentingnya untuk mencari pekerja dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang secara profesional. Kesimpulannya, pengurusan yang baik dalam pengurusan bakat dapat mempengaruhi prestasi pekerja dalam sebuah organisasi berdasarkan analisis dari artikel lain. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.